Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 7 Mei 2021. Saya Andy Reza Rohadian dan saya Laurendra Fiona Berterbaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Pelajar universiti mula pulang ke kampung halaman. Jumlah kes harian baharu COVID-19 lepasi angka 4,000. Saudara, hari ini para pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT mula mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM misalnya, terdapat 4,062 pelajar akan pulang secara berperingkat. Laporan Atikah Ismail. Kesatuan Pelajar dan juga semua agensi-agensi yang terlibat. Kami umumnya telah pun menyediakan semua dokumen-dokumen yang lengkap, surat-surat yang diperlukan. Pada pagi ini kita wajibkan semua pelajar-pelajar untuk mengikuti health screening, pemeriksaan kesihatan. Kita nak pastikan bahawa mereka pulang ke kampung dengan keadaan yang bersih, yang tidak membawa apa-apa. Jadi mereka perlu. Jadi kita akan keluarkan satu borang pengesahan yang mengatakan mereka boleh balik dan seterusnya mereka akan mengikuti SOP di dalam bas. Ini adalah antara pelajar UIM yang terawal dibawa balik ke kampung halaman masing-masing menaiki bas, dan ada juga yang memilih menaiki kenderaan sendiri atau ibu bapa yang ambil. Dan hari ini jelas terpancar keceriaan di raut wajah masing-masing dapat pulang ke kampung halaman setelah berbulan-bulan di sini menuntut ilmu. Dan ini ucapan untuk seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Atikah Ismail, Berita ATM. Ia turut pulang ke kampung halaman masing-masing. 2,073 pelajar Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor. Mereka dihantar pulang menerusi program Jom Balik Kampung yang keseluruhannya melibatkan 983 pelajar kampus Johor dan 90 pelajar kampus Kuala Lumpur. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Syamsul Sahibuddin berkata, kebenaran pulang ini seiring keputusan kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi KPT.
So itulah secara keseluruhannya dan sekali lagi kami pihak UTM mengucapkan terima kasihlah pada pihak KPT atas kebenaran dan juga pihak MKN yang telah menyediakan SOP untuk membolehkan para pelajar ini berhari raya di kampung sama keluarga mereka. Terima kasih. Selain menaiki 13 bas disediakan, pelajar turut dibenar pulang menggunakan kenderaan sendiri atau dijemput ibu bapa serta penjaga. Di Kedah, 1,049 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM dihantar pulang. Pada hari pertama, sebanyak 5 buah bas akan ke Kelantan, Terengganu dan Johor, diikuti 3 bas ke Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang pada 8 Mei. 3 bas ke Selangor dan Perak pada 9 Mei dan sebuah bas bagi negeri Kedah dan Pulau Pinang pada 10 Mei. Manakala jumlah pelajar yang tidak pulang atau kekal berada di kampus pada Aidilfitri adalah seramai 1,399 orang. Operasi pergerakan pelajar IPT pulang sempena cuti perayaan Aidilfitri Fasa 1 di Universiti Malaysia Kelantan UMK pula membabitkan 160 pelajar. Projek Raya hari ini melibatkan 5 bas ke ibu negara, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak, Pahang dan Terengganu. Manakala fasa 2 akan dilaksanakan esok, melibatkan 163 pelajar dan 5 buah bas lagi untuk pergerakan zon utara. Secara keseluruhan, ia membabitkan seramai 323 orang pelajar dengan menaiki bas yang disediakan pihak universiti. Projek raya ini turut melibatkan 1,282 pelajar menggunakan pengangkutan udara dan dijemput ibu bapa serta penjaga. Sementara itu, seramai 191 pelajar Sekolah Menengah Sains Labuan SMSL bergerak pulang ke kampung masing-masing sempena cuti Aidilfitri. Menurut penolong kanan hal ehwal muridnya Afandi Nik Mahmud, pergerakan balik pelajar diuruskan sepenuhnya oleh pihak sekolah bagi melancarkan urusan perjalanan. Jelasnya, pelajar dihantar menggunakan bas dari perkarangan sekolah ke Terminal Feri Labuan. Terdahulu, mereka diberi pendedahan berhubung SOP yang perlu dipatuhi sebelum menjalani ujian calitan. Dalam pada itu, rata-rata pelajar bersyukur dapat menyambut perayaan bersama keluarga masing-masing. Perasaan saya gembira lah sebab dapat merentas untuk balikan sebab sebelum ni kan susah sebab COVID ni lagi. Ribuan terima kasih kepada pihak sekolah dan kerajaan yang sudah menanggung kami punya kos untuk balik ni. Dari kami punya swab test, kami punya tambang bas, semua kena tanggung. Jadi itulah saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Gembira dan teruja sebab dibenarkan balik untuk berjumpa keluarga. Saya berasa gembira lah sebab hari raya ni hari yang istimewa lah bagi saya. Pertamanya buat pengurusan sekolah, pengetua dan guru-guru. Saya ucapkan terima kasih atas usaha dan kerjasama mereka dalam menguruskan pengurusan balik kami. Saudara, Malaysia merekodkan 4,498 kes COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas setelah 39 hari mencatatkan angka terendah iaitu 941 kes pada 29 Mac sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes aktif meningkat kepada 34,789. Selangor masih merekodkan jumlah kes tertinggi 1,424 kes, diikuti Sarawak 750 dan Kuala Lumpur 436. Kes sembuh pula 3,449, manakala 22 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,632. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri.
Sementara itu, 19 kluster baharu telah dikenal pasti hari ini. Ia melibatkan 10 kluster tempat kerja, 4 kluster komuniti, 3 kluster keagamaan dan 2 kluster sektor pendidikan. 10 kluster tempat kerja itu meliputi 2 di Selangor, 2 di Kuala Lumpur, manakala Kelantan, Sarawak, Johor, Sabah, Perak dan Melaka masing-masing mencatatkan 1 kluster tempat kerja. Ketika ini, Malaysia mencatat 1,759 kluster di seluruh negara di samping 1,334 kluster telah tamat termasuk 12 hari ini. Rakyat Perak dinasihatkan berwaspada dan terus memperkasa amalan norma baharu susulan penemuan virus COVID-19 varian Afrika Selatan B1351. Jabatan Kesihatan Negeri dalam kenyataannya memaklumkan varian itu dikesan selepas sampel terpilih daripada kes-kes positif dihantar ke Institut Penyelidikan Perubatan IMR untuk penjenisan gen lengkap. Menteri Kesihatan sebelum ini telah mengumumkan penemuan varian berkenaan di Perak dan Kelantan. Virus itu sangat mudah menjangkiti individu dan dinasihatkan memakai pelitup separuh muka dengan betul serta menjaga penjarakan fizikal bagi mengelak penularan wabak berkenaan. Orang ramai juga dinasihatkan tidak menghadiri atau mengadakan sebarang majlis sosial bagi mengelakkan jangkitan berlaku. Jumlah katil ICU kosong di Negeri Sembilan masih terkawal. Setakat ini, penggunaan fasiliti itu di negeri berkenaan berada pada tahap 50%. Kita ada 14 kekosongan di hospital STJ ni Di STJ katil kita ada 325 lagi. Tapi bukan bermakna untuk diisi. Itu ditampil dalam STJ kita ada 300 lebih kosong lagi untuk wad lah, untuk katil. Tapi untuk ICU kita ada 16 lagi kosong. Ada 14 kosong. Jadi kita berharap bahawa tidak diisi, kalau boleh dikurangkan. Saudara, 3 kampung di Mukim Bunut Susu Pasir Mas Kelantan diletak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa Ahad ini. Kampung terlibat adalah Kampung Paya Ular, Kampung Tualang dan Kampung Becah Palas. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, lokaliti berkenaan telah merekodkan 120 kes positif. Sementara itu, PKPD Sekolah Menengah Sains Banting, Kuala Langat, Selangor dan Ma'had Tafiz Sains Tanah Merah Kelantan ditamatkan hari ini. Manakala PKPD Kampung Muhibah Raya, Tawau, Sabah ditamatkan esok iaitu 8 Mei 2021. 486 individu ditahan semalam kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Daripada jumlah itu, 473 individu di kompaun dan 13 lagi di reman. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan dikesan ialah tidak pakai pelitup muka dan tiada penjarakan sosial serta gagal merekod butiran diri. Menerusi operasi benteng pula, 21 pendatang asing tanpa izin ditahan, turut disita 10 kenderaan. 98.36% kadar pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP direkodkan untuk sektor jual beli sejak siri Perintah Kawalan Pergerakan PKP diperkenal tahun lalu. Tahap pematuhan tinggi itu membolehkan 38 jenis perniagaan termasuk yang dianggap bukan keperluan untuk terus dibenar beroperasi. Kita tak nak mereka yang bekerja mengharapkan gaji dan upah masa mereka kerja ni. Kalau premisi tak dibenarkan buka, kemungkinan bisnes ni terjejas, tutup, orang kehilangan kerja. Jadi mungkin mas tu bukan essential, tapi pekerjaan tu essential kepada mereka yang memerlukan. Ya, untuk mereka ni mendapat gaji, upah untuk sara hidup, kos hidup mereka.
Tindakan tegas termasuk gantung operasi akan dikenakan jika ada premis perniagaan didapati gagal patuh SOP. Datuk Seri Alexander ditemui selepas merasmikan program Jualan Perhatian Raya di Putrajaya. Inisiatif penempatan pekerjaan dan pewujudan pekerjaan baharu melalui komitmen pelaburan melepasi sasaran ditetapkan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi hantaran Facebook memaklumkan sehingga 23 April lalu 150,597 pencari kerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui 12 program dilaksana kerajaan. Usaha meningkatkan pelaburan dalam negara telah berjaya mewujudkan 33,907 pekerjaan baharu. 76% daripadanya berada dalam kategori mahir dan separuh mahir. Tan Sri Muhyiddin yang mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Pekerjaan Negara NEC memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada sasaran 160,000 pekerjaan baharu hasil komitmen pelaburan bagi tahun 2021. Mesyuarat sama turut memaklumkan isu dan cabaran pekerjaan dalam sektor tidak formal. Hasil daripada 6,202 program libat urus, bilangan orang bekerja sendiri OBS termasuk pekerja gig yang mendapat perlindungan sosial dari Perkeso menunjukkan peningkatan. Terkini, 142,000 OBS dilindungi Perkeso berbanding 81,000 pada tahun lalu dan 71,000 pada 2019. Pembayaran fasa kedua bantuan Perhatian Rakyat BPR dibuat secara berperingkat mulai hari ini. Ia memanfaatkan 8.4 juta penerima melibatkan peruntukan 2.75 bilion ringgit. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini. Bantuan itu memanfaatkan 3.6 juta isi rumah, 1 juta warga emas dan 3.8 juta individu bujang. Bayaran dikreditkan terus kepada akaun bank penerima hari ini hingga 12 Mei. Bayaran bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank dibuat melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN mulai 17 Mei. Semakan status kelulusan BPR boleh dibuat menerusi pautan laman sesawang tertera. Kadar pengangguran di Malaysia semakin turun. Paparannya seketika nanti. Masih bersama berita perdana. Kedudukan tenaga buruh setakat suku pertama tahun ini merekodkan kadar pengangguran lebih rendah iaitu 4.7% bersamaan 753,000 penganggur. Melalui satu kenyataan, Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan perbandingan bulan ke bulan menunjukkan situasi tenaga buruh semakin baik pada Mac susulan peningkatan bilangan penduduk yang bekerja. Mengikut sektor ekonomi, bilangan penduduk bekerja dalam sektor perkhidmatan terus meningkat pada Mac, terutamanya aktiviti perdagangan, borong dan runcit, perkhidmatan makanan dan minuman, pendidikan, kesihatan serta kemanusiaan dan kerja sosial. Selain itu, sektor pembuatan dan pembinaan terus mencatat peningkatan, manakala guna tenaga dalam sektor pertanian, perlombongan dan pengkuarian kekal dalam tren menurun. Pemulihan kedudukan tenaga buruh dijangka berterusan disokong pembukaan semula lebih banyak aktiviti perniagaan selain peluasan program vaksinasi COVID-19 kepada komuniti yang lebih ramai. Bagaimanapun, momentum positif ini dipengaruhi ketidaktentuan situasi kesihatan dan seterusnya prestasi ekonomi negara.
Bank Muamalat Malaysia Berhad memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia MARI bagi program pembiayaan vendor automotif. Kerjasama membolehkan pengeluar alat ganti dan komponen automotif berdaftar dengan MARI mendapat akses pembiayaan berjumlah RM500 juta dengan lebih mudah. Kerjasama strategik itu melancarkan urusan perniagaan dengan pengeluar kereta dan pengeluar peralatan asli OEM. Pembiayaan oleh Bank Muamalat akan turut membantu vendor membangunkan perniagaan seiring industri 4.0. MARI akan mengenal pasti vendor automotif yang layak melibatkan pelbagai OEM yang beroperasi di seluruh negara. Untuk memenuhi syarat bagi program itu, vendor terpilih akan menjalani program pembangunan rantaian nilai khusus anjuran MARI, antaranya program kecemerlangan pembekal automotif dan program kejuruteraan reka bentuk. Maybank mengekalkan indeks prestasi utamanya KPI bagi tahun kewangan 2021 di sebalik pelaksanaan PKP 3.0. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Dato' Abdul Farid Alias menjelaskan, setakat ini tiada semakan dibuat ke atas pulangan ekuiti kumpulan berkenaan. Maybank katanya telah memperuntukkan RM4.6 bilion bagi pinjaman tahun lalu sebagai langkah persediaan terhadap sebarang ketidaktentuan. Because to us, the macroeconomic variables have to be sustainable before we reverse any of the outlook that we have. From that perspective, the MCO that we're seeing right now is consistent with what we have anticipated from last year. Sementara itu katanya, cawangan-cawangan Maybank kekal sebagai saluran penting yang menghubungkan syarikat dengan pelanggan. But there will be a change in the way branch is designed, structured and who they serve. And this will only take place in the next couple of years. And it will change depend on the structure of the economy at the location where the branches is. In fact, I think we may increase the number of branches instead of reducing the number of branches. Beliau mengulas kenyataan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank Malaysia (NUP) bahawa 600 cawangan bank runcit bakal ditutup dalam tempoh 10 tahun akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat agung tahunan ke-61 Maybank yang diadakan secara maya. Balik raya, polis mahu semak kadar tol dibayar pengguna lebuh raya. Paparannya seketika nanti. Rakyat kena faham. Bukan tujuan kerajaan untuk menyusahkan rakyat. Saya tahu rakyat marah. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Kita tak mahu Malaysia akhirnya berlaku seperti yang berlaku di India. Di India, kerana mereka terlalu rileks selepas beberapa pemimpin mereka mengisytiharkan India sudah menang di dalam perang menentang COVID, akhirnya mereka mula memberikan kebebasan. Yang akhirnya bila berlaku penularan COVID, kerajaan sudah tidak mampu untuk mengawal. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku kepada negara kita. Kita sayang rakyat kita dan kita jaga nyawa rakyat kita. Dan kalau tidak ada intervensi dan pematuhan tidak lagi diikuti dengan baik oleh rakyat, tidak mustahil lepas raya besok boleh meningkat sehingga 5,000, if sampai 10,000, kita mungkin jadi macam India. Tengah berdiri, terupas pun boleh collapse dan meninggal di tepi jalan. So, kita tak mahu perkara itu berlaku di negara kita. Sebab itu intervensi perlu dilakukan dengan segera dan saya harap rakyat faham tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi nyawa mereka. Tidak lebih daripada itu. Kita sayang kepada rakyat kita, sebab itulah kita jaga sebaik-baik mungkin rakyat kita. Bersua kembali.
Saudara, biarpun terpaksa menyambut Aidilfitri semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun persiapan tetap dilakukan warga kota. Kurang seminggu sebelum perayaan itu, masyarakat di Ibu Negara tidak ketinggalan mendapatkan barang keperluan. Ikuti tinjauan wartawan Nurhela Razali. Berkuat kuasa hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehingga 20 Mei. Tinjauan saya hari ini, kita boleh lihat di belakang saya, masih lagi ramai masyarakat yang ingin mengeluar untuk mendapatkan, orang kata, persiapan akhir Hari Raya dengan mengikuti SOP ataupun tidak. Mari kita ikuti. Pembukaan sektor ekonomi seperti biasa membolehkan orang ramai membuat persiapan. Namun, masih ada yang ambil mudah dengan pelaksanaan sekatan. Macam contohlah yang dekat sini, diorang jaga SOP untuk yang kat dalam. Tapi yang dekat belah beratur sama je. So macam tak ada beza kalau penuh dekat dalam dengan luar. Itu je lah kot yang saya rasa macam tak berapa nak kena lah dengan SOP yang sekarang ni lah. PKP tu bagus sebab dia nak kurangkan penularan wabak kan. Tapi kalau macam sekarang kita sekarang pun ramai orang kan. So macam sebenarnya nak tahu juga PKP tu untuk apa. Sebab tak boleh datang negeri satu, okeylah baguslah. Tapi kat sini bazar masih ramai orang kan. So macam tak ada point lah dekat situ. Sebab budak pun boleh masuk kan. So macam nak berjangkit tu senang, mudah jugalah. So sebabkan masalah COVID yang melanda negara kita ni makin meningkat, so perlulah diperketatkan lagi lah. Keadaan pun masih ramai yang berbela-bela Janggut Rahman ni kan. Untuk penjarakan tu masih ada lagi lah yang ikutnya dan ada tidak lah. PKP ini adalah penting memandangkan sekarang kes pun mula meningkat dan musim perayaan pula. So sudah tentu mereka yang beragama Islam akan buat shopping terakhirlah untuk menyambut raya. Dan kalau kita tengok hari ini kedai makan sudah hanya tak boleh dine in dan kita hanya boleh membeli. Saya rasa memang patutlah sebab semua bergantung pada kes. Kalau kes Justru, apa fungsi PKP bagi anda? Tepuk dada, tanya selera. Fahami tujuan sebenar PKP. Mainkan peranan dan tanggungjawab anda untuk membantu diri anda sendiri dan orang lain bagi membasmi penularan wabak COVID-19 ini bersama. Nurhela Razali, Berita RTM. Periksa kadar tol pengguna lebuh raya. Itu antara strategi digunakan polis Perak bagi mengesan individu yang cuba rentas negeri tanpa kebenaran. Menurut Ketua Polis Negeri, Datuk Myo Farid Al-Atrash Wahid, strategi itu digunakan menjelang Aidilfitri. Cara yang kita buat adalah dengan mengadakan pemeriksaan. Tapi kita akan mengadakan pemeriksaan kepada semua kenderaan. Kalau kita buat pemeriksaan yang lebih ketat ke atas daripada kenderaan di atas raya, akan menyebabkan kesakan lalu lintas. Mungkin salah satu cara tengok dia punya kadar bayaran tol. Kadang-kadang dia warna pandai juga. Dia nak gelakkan supaya dia masuk tol tu, keluar tol dan sebagainya. Pengguna lebuh raya yang didapati mempunyai kadar tol tidak munasabah akan dikenakan kompaun selain di arah berpatah balik. Datuk Mior ditemui selepas hadir Perhimpunan Bulanan Polis Perak di Ipoh. Saudara, seterusnya kita akan ke segmen sukan bersama rakan penyampai Azam Husin. Silakan. Badminton terbuka Malaysia ditangguh. Man United Villarreal mara ke final Liga Eropah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi Sukan malam ini anda bersama saya Azamudin Hussein. Baik, kita mulakan dengan Sukan Badminton. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan Persekutuan Badminton Junior BWF terpaksa menangguhkan kejohanan terbuka Malaysia yang sepatutnya dijadual berlangsung pada 25 hingga 30 Mei ini. Perkara itu disepakati kedua-dua badan induk badminton berkenaan setelah menilai situasi semasa lonjakan kes COVID-19 di negara ini. Malaysia selaku penganjur telah melakukan yang terbaik bagi menyediakan persekitaran kejohanan yang selamat untuk semua peserta. Namun menurut BAM, keputusan untuk menangguhkan kejohanan itu dilihat sebagai langkah terbaik buat semua. Bagaimanapun, belum diketahui tarikh baru penganjurannya. Terbuka Malaysia 2021 merupakan kejohanan berstatus Super 750 bagi jelajah dunia BWF. Kejohanan terbuka Malaysia merupakan salah satu kejohanan yang menawarkan mata kelayakan ke Olimpik. Satu lagi kejohanan iaitu yang terakhir menawarkan mata ke Tokyo adalah terbuka Singapura yang dijadualkan pada Jun. Kejayaan Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong meraih pingat emas pada kejohanan Piala Dunia Terjun Final di Tokyo masih dirasai. Pencapaian hebat itu mendapat perhatian dan pujian seluruh peminat dan penggiat sukan tanah air. Rasa bangga turut diluahkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norzal Zakaria. Beliau berpendapat kejayaan itu mampu menjadi tonik buat Pandalela sebelum melangkah ke Sukan Olimpik 2020 yang juga akan berlangsung di Tokyo Julai ini. Pihak OCM dan juga seluruh warga sukan negara berbangga dengan pencapaian Pandalela dan kejayaan ini membuktikan bahawa atlet kita punya diver can actually go to the highest level. But I think Pandalela is senior enough to absorb that kind of pressure. Tokyo is not going to be her first time. She has been in few Olympics, so she understands. She has been also participating countless high-level competition. So apa yang kita boleh doakan dan kita berharap bahawa apa yang dilakukan oleh Pandalela ini berterusan dan akhirnya beliau akan memuncak sekali lagi di Tokyo. Pada kejohanan tersebut baru-baru ini, Pandalela berjaya mengungguli acara 10 meter platform individu selepas meraih 355.70 mata. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Skuad bola sepak kebangsaan dijadual menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 pada 10 Mei ini sebagai persiapan menjelang kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Emiriah Arab Bersatu UAE pada Jun. Ujar Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingam, skuad negara diparisi 78 individu termasuk 39 pemain, manakala selebihnya ialah pegawai pasukan termasuk pegawai tertinggi FAM. Tegas Stuart, meskipun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah bermula semalam di Selangor dan hari ini di Kuala Lumpur, perkara itu tidak akan merencatkan strategi skuad untuk berlatih dalam gelembung sukan pada 16 Mei depan. Kita akan memastikan daripada bubble skuad kebangsaan pada 16 hari bulan nanti sehingga kita bertolak pada 20 hari bulan, kita dapat memastikan bubble di dalam pasukan, bubble di padang latihan sebelum kita bergerak ke UAE pada 20 hari bulan nanti. So pada masa ini saya rasa dia tidak akan mengganggu persediaan pasukan kebangsaan, tetapi dengan pengumuman baru, SOP baru, dan kita tengok setiap kali ada MCO kekangan atau SOP-nya berubah. So kita akan memastikan kita akan patuh kepada semua instructions, semua guideline yang diberikan, dan pasukan kebangsaan akan tidak terganggu dengan apa-apa yang sedang kita alami sekarang. Skuad Harimau Malaya telah menerima suntikan dos pertama pada 22 April lalu di Putrajaya.
Dalam perkembangan lain, pasukan sukan elektronik kebangsaan FAME Rimau menduduki tangga kedua dunia dalam FIFA E-Nations selepas ranking terbaru diumumkan. Ia turut menyaksikan pasukan FAME Rimau di kedudukan teratas di Asia dan Oceania. Pasukan yang diwakili dua anak muda, Muhammad Lokman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil, kini mengumpul 664.29 mata di belakang Brazil yang memiliki 720 mata. Turut berada dalam kelompok teratas adalah Uruguay dan Amerika Syarikat. Pasukan FAME Rimau sebelum ini juga berjaya melayakkan diri ke kejohanan utama dunia FIFA E-Nations Cup 2021 di Copenhagen, Denmark Ogos depan. Mereka akan bersaing bersama 23 negara terbaik dunia untuk merebut hadiah kemenangan lebih RM2 juta. Jelajah Rwanda 2021. Pelumba Terengganu Cycling Team Michael Iop berjaya merampas jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan dengan kelebihan 2 saat selepas tamat perlumbaan peringkat ke-5. Perlumbaan dari Ngagatare ke Kigali dimenangi Alan Bolu dari pasukan BNB Hotels yang meraih kemenangan ketiga buat jelajah ini. Pada perlumbaan sejauh 149.3 km itu, Michael berjaya meraih podium tempat ketiga dengan Christian Rodriguez Martin dari Total Direct Energy tempat kedua. Michael berkongsi rasa gembira susulan segala persiapan sejak beberapa bulan lalu mendatangkan hasil. The advantage also, I prepare for this race. I prepare very well this last 2-1 months. So it's most important is to prepare for this race. We training up in high altitude for almost 20-25 days. So it's really good for us. So we prepare well for this tour. Peringkat ke-6 akan bermula pusat konvensyen Kigali dan berakhir di Pergunungan Kigali. Pentas perlumbaan ini mempunyai 2 zon pecutan di Gasike dan Mirangarama, manakala 3 zon pendakian di Kigumbi, Gako dan Pergunungan Kigali. Beralih ke sukan karate, atlet Komite Kebangsaan Arshamendran bakal menjalani kem latihan selama sebulan di Kazakhstan sebelum beraksi di Paris. Ia merupakan kelayakan terakhir dalam usaha memburu slot ke Olimpik Tokyo. Shamendran adalah antara 9 atlet karate negara yang akan berlepas ke Kazakhstan Rabu depan. Obviously, it will be very good camp because Kazakhstan national team is very good now. Even last week they have World Premier League in Lisbon. There are few finalists. So I think Kazakhstan will be good place to prepare. And obviously we're going to give our best, and during preparation and Olympic preparation will be there, and then the qualification. Yeah, obviously the Paris will be very important because the Olympic, as I said, like maybe first and last for the karate. If it's qualified, which is good. If not qualifies, we'll look after to improve ourselves. Dalam pada itu, bagi atlet karate wanita, P. Maduri percaya kem latihan ini akan membantu untuk mendapatkan semula prestasi terbaik. Because Kazakhstan we have a lot of training partners there, so it's dari luar negara diorang, so I feel better with them sebab sini kita orang like after long gap we didn't train, we didn't go for any competition, so it will be tough for us. So if we go to Kazakhstan, there's many training partner for us, so we'll improve there. Persiapan skuad hoki negara menjelang kejuaraan trofi juara-juara Asia dan Piala Remaja Asia Dhaka. Satu aksi persahabatan di antara skuad senior lelaki kendalian Arus Sevaraj menentang skuad projek khas lelaki yang dipimpin Wallace Tan telah dianjurkan di Padang 2 Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil kemarin. Ketua Jurulatih Skuad Senior Lelaki Kebangsaan Arus Sevaraj yang ditemui selepas perlawanan persahabatan itu menyatakan beliau mahu memberi lebih tumpuan terhadap setiap posisi pemain. Is getting better. Dari segi kita punya build up, movement is getting better, stronger position players getting used to it lagi. Second half kita just made one positioning changes. They're trying to adapt to it. So untuk fokus untuk kita is just kita punya konsep, kita nak buat konsep dengan betul, kita nak position dengan betul. It's all about our focus saja. The next step is circle entry.
Of course, kita have experienced players, but saya belum masuk bahagian tu lagi. So I'm just working on step by step. The next phase we need to work a lot dengan kita punya positioning dalam D dan juga taking chances in the circle. Sementara Ketua Jurulatih Skuad Projek khas Wallace Tan pula berpendapat sesi latihan seperti ini harus diteruskan untuk meningkatkan lagi kualiti pemain selain membentuk kombinasi yang mantap di dalam pasukan kendaliannya. Saya rasa kita banyak lagi nak kena belajar ni kerana masih banyak lagi taktikal yang kita kena memperbaiki lagi lah. Dan walaupun ada juga pergerakan yang okey, tapi banyak juga yang kena diperbaiki lah. Lebih 200 atlet yang bernaung di bawah Majlis Sukan Negeri Perlis MSNPS bakal berpeluang melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Ia merupakan hasil perjanjian memorandum bersefahaman MOU antara MSNPS dan Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Arau. Menurut Rektor UiTM Perlis, Profesor Dr. Huzi Ismail, MOU berkenaan akan terpakai selama 3 tahun bermula tahun ini. Menerusi MOU berkenaan, atlet akan berpeluang melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat tinggi melalui kaedah kemasukan yang fleksibel. Manakala pelajar dari universiti itu turut berpeluang menjalani latihan dalam program pembangunan sukan. Anak-anak ini selain daripada cemerlang sukan, tapi masa depan mereka ini kita pun perlu jamin juga lah maknanya. Seperti mana kita tahu bahawa kita menjadikan atlet ini bukan sekadar dia atlet saja selepas katalah selepas beberapa tahun mereka tak ke mana sebagainya. Tapi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi ini, insya-Allah kita akan jaminlah masa depan yang cemerlang begitu. MSNPS berharap dengan kerjasama itu mampu meningkatkan lagi kualiti atlet di negeri itu ke peringkat antarabangsa. Untuk sama-sama berkongsi kepakaran. Kalau di pihak UiTM kita ada mungkin kita ada kepakaran dalam bidang sains sukan dan kita ada atlet, dan gabungan antara kedua-dua agensi ini dapat kita hasilkan atlet yang lebih baiklah. Mereka ditemui pemberita selepas majlis menandatangani MOU antara MSNPS dan UiTM Perlis di Kanga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan paparan imej gema radar yang terkini. Seperti yang biasa, kelihatan angin timur laut menyebabkan kelembapan yang tinggi dan keadaan hujan ini berterusan sehinggalah ke malam. Dapat kita perhatikan hujan lebat lebih menumpuk di kawasan sekitar Kerian, Laut Matang Selama, Perak Tengah, Hilir Perak dan juga di kawasan Manjung. Dan ia mengujur sehinggalah ke negeri Selangor melibatkan Sabak Benam dan juga Kuala Selangor, tidak lupa di daerah Kelang. Dan keadaan ini juga boleh memasuki di kawasan perairan Perak dan juga Selangor. Dan Met Malaysia menjagakan hujan boleh berlaku sekitar pukul 10 malam ini melibatkan di kawasan Hulu Selangor dan juga Mualim negeri Perak, termasuklah di kawasan Sepang dan Kuala Langat, dan tidak lupa di Pulau Langkawi negeri Kedah. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, hujan lebat lebih menumpuk di kawasan bahagian Miri dan juga Limbang, termasuklah di kawasan Perak Tengah dan juga pedalaman negeri Sabah. Hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam hari ini, dan juga hujan di kawasan khususnya di kawasan Miri, Telang Unsan ini boleh berterusan sehinggalah ke awal pagi keesokan hari. Manakala bagi ramalan keesokan hari pula, Met Malaysia menjagakan pada pagi hari hujan boleh berlaku di kawasan sekitar perkapalan Selat Melaka Utara dan juga Selatan, dan boleh memasuki di kawasan daerah Kota Tinggi negeri Johor, termasuklah di bahagian Kinabatangan dan Lahad Datu negeri Sabah. Dan seperti biasa, keesokan petang pula Met Malaysia menjagakan hujan berserta ribut petir boleh menyeluruh di sekitar negeri Semenanjung, termasuklah di kawasan Sarawak Utara dan Sabah Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
masih bersama berita perdana. Malaysia masih belum menerima makluman dari Arab Saudi berhubung kebenaran untuk mengerjakan ibadah haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata pihaknya akan cuba mendapatkan keputusan muktamad daripada penjaga dua kota suci berkenaan. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, pengumuman akan dibuat sebaik keputusan diperoleh. Beliau ditemui selepas program Ihya Ramadan bersama Food Rider Putrajaya di Kompleks Islam Putrajaya. Baru-baru ini, media melaporkan kerajaan Arab Saudi sedang mempertimbang untuk melarang jemaah haji luar negara mengerjakan haji tahun ini berdasarkan kemunculan varian baharu COVID-19. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang memberi jaminan bekalan bahan mentah bagi Aidilfitri mencukupi. Pengarah KPDN HEP Pulau Pinang Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar berkata pengguna tidak perlu risau sekalipun perintah kawalan pergerakan PKP kembali dilaksanakan di negeri itu. Segi bekalan untuk negeri Pulau Pinang ini memang tiada masalah. Pihak KPDN HEP Pulau Pinang ingin memberi jaminan kepada semua pengguna bahawa bekalan adalah mencukupi. Memang kita sentiasa membuat pemantauan even sebelum PKP lagi. Maksud daripada awal PKP tahun lepas lagi memang kita membuat pemantauan tu mendapatkan maklumat-maklumat daripada pihak pembekal. Sentiasa memantau. Muhammad Ridwan ditemui media selepas menjalankan pemeriksaan dan pemantauan skim harga maksimum musim perayaan di Pasar Awam Bayan Baru, Pulau Pinang. Menurut beliau, sebanyak 15 kes telah dicatatkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatatan 2011 melalui op pantau yang dilaksanakan sejak 2 minggu lalu. Ia melibatkan kompaun sebanyak RM3,200. Di Perlis, 474 pemeriksaan peringkat borong dan runcit dilakukan sejak pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP 21 April lalu. Pemeriksaan turut meliputi Pasar Awam, Pasar Borong, Pasar Tani dan Pasar Raya. Menurut pengarah KPDN HEP Perlis Nur Azah Jaafar, hanya 3 aduan diterima dengan semuanya membabitkan harga jualan daging tempatan. Menerusi Ops Catut dan Ops Catut 8.0 pula, 13 kes dikenakan kompaun kerana tidak pamerkan tanda harga dan alat penimbang serta sukat tamat tempoh. Sepanjang pemantauan sempena Ramadan dan juga Hari Raya Puasa ini, sebanyak 32 notis telah dikeluarkan di pelbagai sektor, sama ada di peringkat pemborong dan juga peruncit, sama ada daripada industri pembinaan dan juga pemborong ayam dan juga elektronik. Pelakon Elvira Loy antara selebriti yang tersenarai sebagai penerima vaksin AstraZeneca. Elvira menerima suntikan dos pertama vaksin di Pusat Pemberian Vaksin Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Saya sebenarnya memang takut nak jumpa doktor. Tapi mungkin saya terlalu excited dan saya takut saya tak dapat slot untuk vaksin tu. Jadi mana yang awal tu saya memang try daripada 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan baru free. Okey, saya ambil je. Yang mana-mana yang ada saya memang ambil je. Lepas dah ambil tu baru saya fikir, baru saya read up, saya banyak buat research pasal ni. And saya banyak tengok pada positive side daripada negative side. Pada masa sama, ibu kepada seorang cahaya mata itu turut memberi nasihat kepada orang ramai supaya tidak bimbang dengan vaksin yang bakal diterima itu. Siapa yang dah book tu tapi masih 50-50, jangan risau. Kalau masih 50-50, walaupun di center tersebut, anda masih boleh berfikir. Sebab ada juga orang yang akan assist and explain pasal vaksin ni sendiri.
Gelagat kucing sememangnya sering menghiburkan, namun ada juga ragam haiwan comel ini yang tidak diduga oleh pemiliknya. Seperti yang kami paparkan dalam segmen hashtag kali ini. Seekor kucing melompat dari bangunan yang tinggi. Menariknya, ia mendarat dengan selamat seperti tiada apa-apa. Walau bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada kucing itu mengalami kecederaan ataupun tidak. Lagi aksi si comel, kali ini gelagatnya sebagai model kucing profesional. Tular seekor kucing jenis British Shorthair berusia 2 tahun mampu memperoleh pendapatan antara RM3,000 hingga RM6,000 untuk sekali penampilan. Ia terjadi apabila pemilik kucing bertuah ini, Zeng, yang merupakan pekerja dalam industri otomotif, memasukkan kucingnya ke dalam salah satu kereta untuk bergambar. Baik, ini pula kanak-kanak comel yang tersalah emak. Baru-baru ini, pemilik TikTok, Echa9933, berkongsi gelagat anaknya yang tersalah emak ketika bersiar-siar di sebuah pantai di Kuantan. Ia berpunca kerana terlalu takut dengan sebuah patung jadian di kawasan itu. Anak kecil berkenaan terus berlari dan memeluk seorang wanita yang disangka ibunya. Video berkenaan mendapat lebih 1.8 juta tontonan di TikTok. Saudara, berita perdana edisi Jumaat 7 Mei 2021 berakhir di sini. Kami warga Berita RTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang sudi menyantuni barisan hadapan pada bulan Ramadan ini, termasuk kami di bilik Berita RTM. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di MySejahtera dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.